Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang Introduction to English Grammar. Okey, pengenalan kepada tata bahasa bahasa Inggeris. Baik, jadi what is grammar? Apa itu tata bahasa bahasa Inggeris? Grammar is a set of rules for forming the words and arranging the words in a sentence in the correct order. Bermaksud grammar, tata bahasa adalah set peraturan untuk membentuk perkataan dan susun perkataan dalam ayat mengikut susunan yang betul. Okey. Kemudian, kenapa kita kena belajar grammar? Dalam bahasa Melayu, kita ada belajar tata bahasa kita. Tata bahasa merangkumi susunan ayat, apa yang kita perlu letak di hadapan, di tengah dan juga di belakang ayat. Sama macam bahasa Inggeris, we need to learn grammar because untuk membolehkan kita menyusun perkataan dengan lebih baik supaya orang boleh faham kita. To be able to put words together in a correct order so that the others can understand you. Kita boleh susun perkataan dengan lebih baik di mana posisinya supaya orang boleh faham dengan lebih tepat dan jelas. Okay, dalam in English grammar, there are more things to learn daripada dalam bahasa Melayu lah. What to learn? Kita ada verb to be. Verb to be bermaksud kata kerja. Okay, apa yang kita akan buat pada masa sekarang, pada masa depan, pada masa lepas dan juga dalam kehidupan seharian. Okay. Verb to be bermaksud perkataan yang kita gunakan iaitu am, is dan juga are. Okay. Sebagai contoh yang ini, I kita pairkan, kita pasangkan dengan am. He, she, it kita pasangkan dengan is. We, you, they kita pasangkan dengan are. Okay. Nouns. Nouns adalah kata nama. Dalam bahasa Melayu ni kita ada kata nama. Kata nama biasa, contohnya kereta, rumah, pen, buku, katil. Okay. Adjectives. Adjectives adalah kata sifat. Contohnya cantik, pandai, tinggi, bersih, kotor. Itu adalah contoh-contoh adjektif dalam bahasa Inggeris lah. Okay, beautiful, pretty, dirty, clean, yellowish. Okay, verb to be dalam contohnya dalam satu ayat bahasa Inggeris kita akan ada subject, verb, object dan juga kita boleh tambahkan noun, kita boleh tambahkan adjective. Contohnya di sini, I am Michael. I, saya, itu adalah subject. Am itu adalah verb to be. Michael ialah noun, kata nama khas. Kalau dalam konteks ni lah, I am Michael, subject, verb dan juga noun. Okay, I am Michael, saya ialah Michael. You are beautiful. You, subject, are, verb to be. Beautiful ialah adjective. Okay. Kemudian articles. Articles adalah perkataan yang kita gunakan untuk menerangkan kata nama tersebut. Contohnya kat sini kita ada sepatutnya kita ada 4 artikel, iaitu a, an, the dan juga zero artikel. Zero artikel apabila kita tidak menggunakan apa-apa artikel untuk menerangkan sesuatu kata nama. Okay. Jadi yang pertama, a. A refer to non-specific thing. Maksudnya kita gunakan apabila kita nak menerangkan sesuatu perkara atau sesuatu benda dengan general, dengan Okay. And kita gunakan apabila perkataan yang seterusnya selepas and bermula dengan bunyi vowel a, e, i, o, u. Okay. Sama juga ianya digunakan untuk menerangkan kata nama yang general. Okay. The refers to a specific thing. For example, contohnya buku itu. The book, maksudnya kita tahu. Saya sedang bercakap tentang buku itu. Okay. Articles. A doctor, a guitar bermaksud seorang doktor, satu gitar. Kita bercakap dengan general, tidak spesifik. Okay. An apple, an a bunyi vowel, an apple, an elephant. Okay, itu adalah vowel sound. So kita gunakan artikel an. Okay, the
The doctor. You know which doctor you're talking about. Maksudnya anda sedang merujuk kepada that particular doctor. Ada seseorang doktor yang anda hendak rujuk. Okay. The guitar bermaksud you know which guitar you're talking about. You're referring to. Okay. Tenses. Dalam bahasa Inggeris kita ada 4 tenses utama, iaitu present tense, past tense, future tense dan juga present perfect tense. Dalam 4 main tenses, kita ada lagi pecahan-pecahan ni. Okay. Contohnya simple present tense, progressive present tense, dan banyak lagi. Okay. Tenses revolves around time. Maksudnya dia berbeza dari segi masa. Okay. Jadi kita ada singular dan juga plural. Singular dan juga plural terbahagi juga kepada 2, iaitu countable dan juga uncountable. Countable bermaksud benda yang boleh dikira menggunakan tangan kita, dan juga uncountable bermaksud benda yang boleh dikira yang tidak boleh dikira menggunakan tangan kita. Okay. For example, countable nouns ada singular juga plural. Okay. A cup, kita tahu ada satu cawan. A plate, satu pinggan. A bottle, satu botol. Okay. Kalau plural, kita guna some cups. Okay. Kita boleh kira beberapa cawan. Okay. Some plates, kita boleh kira ada berapa, 3, 4, 5, 6 pinggan. Some bottles, ada 3, 4, 5 botol. Kalau uncountable nouns, kita menggunakan some cheese. Kita tak boleh nak kira satu serbuk cheese. Tak boleh kira. Some water, some coffee, some milk, money, shampoo, paper dan juga music. Okay. How we can help you? Bagaimana kami di Creative Edu akan membantu anda dalam kursus English Grammar. Okay. Kami menyediakan we provide you comprehensive UK syllabus to improve your grammar. Bermaksud kami akan menyediakan syllabus yang menyeluruh dan tepat daripada United Kingdom untuk menambah baikkan tata bahasa Inggeris anda. Alright. Kami juga akan mengajar anda tata bahasa Inggeris dalam cara yang sistematik, menarik, dan juga akan memastikan anda keluar dari kelas kami dengan menguasai semua aspek grammar. Baik. Okay, we will teach you English grammar in a systematic, interesting way and ensure effective learning outcomes. Baik. Kemudian kami juga akan menyediakan a good learning environment to help you stay focused. Kami akan menyediakan persekitaran persekitaran pembelajaran yang baik untuk mengekalkan anda kekal fokus. Okay. Kami juga mempunyai experienced and dedicated teachers to guide you along. Kesemua guru-guru di Creative Edu mempunyai latar belakang bahasa Inggeris yang tinggi. Jadi anda tidak perlu risau tentang ilmu yang akan disampaikan daripada kami kepada anda. Alright. Kami juga hendak kami juga hendak apabila anda telah menguasai English grammar, okay, when you master your grammar, it means that you mastered apabila anda telah menguasai tata bahasa Inggeris anda juga telah menambah baik spoken English and written English anda. Apabila anda telah menguasai tata bahasa Inggeris, anda juga secara tidak langsung telah menambah baikkan penulisan dan juga pertuturan bahasa Inggeris anda. Okay, dia bergerak dalam satu one way. Okay, bila sesuatu perkara apabila anda telah menguasai tata bahasa Inggeris anda juga telah secara tidak langsung menambah baikkan penulisan, pertuturan dan juga segala aspek bahasa Inggeris anda. Kerana anda telah fokus kepada accuracy dalam bahasa Inggeris. Okay. Jadi itu saja untuk kursus bahasa Inggeris tata bahasa. Anda boleh hubungi kami di talian 016 222
8739 dan juga 016 335 9881. Terima kasih.